بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه وخليله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Antara perkara rukun di dalam salat kita adalah bacaan tasyahud akhir. Dalam mazhab Syafi'i, tasyahud awal itu sunnah saja. Tetapi sunnah abad, sunnah yang hampir pada hukum wajib. Sekiranya seseorang itu salat tertinggal baginya akan tahiyat awal atau tasyahud awal, maka disunatkan baginya untuk sujud sahwi. Sekiranya tidak sujud sahwi, solatnya masih sah di sisi mazhab Syafi'i. Tetapi yang disepakati adalah tasyahud ataupun tahiyat yang terakhir itu menjadi rukun dalam solat, dan perlu membacanya dalam keadaan duduk, itu rukun dia. Dan bacaannya mesti jelas betul pada sifat huruf makhrajnya, yakni secara betul, seperti mana kita membaca surah Al-Fatihah yang ada pada syaddahnya. Kerana rukun itu dikira juga pada sebutan sewaktu dia melafazkan akan bacaan tasyahud ataupun tahiyat itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada para sahabat Nabi beberapa lafaz tasyahud, beberapa lafaz tasyahud. Antaranya yang pertama yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan lafaz ini diamalkan oleh sebagian di kalangan ulama-ulama kita. At-tahiyyatu lillah, الزاكيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لفظ التحيات ataupun tasyahud ini sahih, sumbernya daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan tasyahud yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ini dipilih oleh Imam Malik untuk membacanya dalam tahiyat akhir. Tasyahud yang kedua yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, sehingga antara yang masyhur adalah tasyahud yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan kebanyakan ulama mengambil akan tasyahud ini. At-tahiyyatu lillah was-salatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tahiyat yang saya baca tadi diriwayatkan oleh sebagian ulama mujtahid yang 4, tetapi mereka memilih mana yang lebih kuat. Mengikut Imam Abu Hanifah, tasyahud ini kuat, dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Begitu juga dipilih oleh penduduk Kufah, begitu juga Imam Ahmad, begitu juga Imam Sufyan al-Thawri, Imam Ishaq, dan beberapa imam-imam mujtahid yang lain mengambil tasyahud yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Manakala ada satu lagi tasyahud, ini adalah tasyahud yang kita amalkan, yang mana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas
رضي الله عنه: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Dan juga dibaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini juga sahih diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan Imam Syafi'i memilih tasyahud ini. Kita yang bermazhab Syafi'i inilah tasyahud yang kita baca. Hanya saja ulama kita ditanya, sekiranya kita mahu membaca tasyahud yang pertama daripada Sayyidina Umar, adakah sah solat kita? Sah. Tasyahud yang kedua kita membaca dalam solat kita, sah. Dan sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i juga pernah berfatwa, tidak mengapa bagi seseorang pada tasyahud yang awal lalu dia membaca daripada Sayyidina Umar, tasyahud yang akhir dibaca daripada Abdullah bin Mas'ud, ataupun dia memilih tasyahud yang akhir buat ayat awal daripada Sayyidina Umar, tasyahud yang akhir daripada Abdullah bin Abbas, tidak ada masalah. Seluruh riwayat ini sahih. Hanya saja mana di antara ulama-ulama kita yang lebih memandang daripada 3 riwayat yang sahih ini, mana yang paling banyak diamalkan. Di Kufah banyak mengamalkan riwayat pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di Madinah banyak yang mengamalkan tasyahud yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Kemudian pula di Mesir banyak meriwayatkan dan membaca tasyahud seperti mana yang dibaca oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tidak ada masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar tasyahud ataupun tahiyat ini kepada para sahabat. Hanya yang perlu kita ketahui, bukan sekadar bacaan lafaz kalimah yang kita baca dalam tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. Sebagai ulama menyebut dengan tasyahud. Tasyahud itu adalah penyaksian pada asyhadu an la ilaha illallah. Itu disebut sebagai tasyahud. Sebagai ulama menamai sebagai tahiyat, disebabkan bermula dengan at-tahiyyatul mubarakatuh. Bahkan semua lafaz ini bermula dengan at-tahiyyat, penghormatan yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang perlu saya jelaskan di sini, kaedah ulama-ulama dalam menjelaskan, menerangkan akan tasyahud ini melalui jalan ma'rifatullah, jalan ma'rifah, jalan di kalangan bagaimana ulama-ulama tasawuf memberi kefahaman kepada kita rahsianya, perbahasannya, penjelasannya tentang tasyahud ini diajar oleh baginda Rasulullah dengan 3 jenis tasyahud ini. Seseorang yang membaca dengan ma'rifah, ilmu yang dimiliki, kefahamannya, lebih-lebih lagi dia membaca sehingga membawa kepada Quran yang jiwa juga turut membacanya. Di kalangan ahli ma'rifah mengatakan antara yang dirasai, yang pertama dalam keadaan hal, satu rasa, satu keadaan kerohanian, dia merasai rasa takut, rasa haibah. Haibah ni rasa segan kepada siapa? Allah. Dan apabila dia memerhatikan tasyahud yang dibaca ni, maka dia melihat keagungan Allah, sifat jalannya terhadap lafaz-lafaz yang dibaca. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang membacanya
Ia akan merasai pada ahwal ataupun hal keadaan kerohaniannya, sehingga sewaktu dia membaca dia merasai muraqabah Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia rasai hampir dengannya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inni qarib," aku hampir. "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Allah Subhanahu wa taala kata sangat-sangat hampir. Lebih hampir daripada urat nyawa kita. Hanya merasai di sini. Hanya merasai. Dan sehingga juga dia merasakan sebuah keindahan dengan pertemuan melalui tasyahud tadi, jamal. Lalu dia merasai ketenangan. Itu yang dirasainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada di antara mereka yang membacanya lalu pada ahwal keadaan kerohanian, iaitu merasai selain daripada muraqabah, maka dihadirkan dengan hudur. Hudur ini menunjukkan bahawasanya hatinya benar-benar hadir dan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Disebabkan tasyahud itu adalah pertemuan yang menjadi puncak bagi pertemuan. Walaupun tasyahud pada bahagian yang terakhir solat, tapi itu puncak pertemuan. Disebabkan apa? Tasyahud maksudnya tidak lain hudur, hadirnya hati. Syahid, menyaksikan. Masyhud, ada tempat sewaktunya menyaksikan. Dia duduk sambil bersimpuh berhadapan dengan Malikul Mulk, raja bagi segala raja. Lalu dia perlu hadir. Dia perlu membawa jiwa dia, hatinya, perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ini adalah perpisahan. Kerana apabila dia bagi salam, berpisahlah dia dengan solat. Bila dia berpisah dengan solat, apa yang diharamkan dalam solat kembali dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita angkat takbiratul ihram, Allahu akbar, ihram, maka diharamkan perkara-perkara yang di luar solat masuk dalam solat. Tahrim maknanya jadi haram. Makan, minum, bercakap, berbicara, berjalan langit haram. Bila kita ambil takbiratul ihram, takbir ihram itu yang mengharamkan perbuatan luar solat. Lalu dalam solat hanya doa dengan dengan rukuk, dengan sujud, dengan tasbih. Itu adalah solat, munajat. Lalu pada bahagian ketiga ini, apabila dia bertasyahud, dia menghadirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah dia mengimbangkan diri dia dengan ibadah-ibadah yang lain, lalu dikaitkan dengan as-salat. Dan sewaktu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tasyahud itu, khususnya pada tasyahud akhir, dia perlu mengimbangkan dirinya, merasai keagungan Allah pada jalan, merasai keindahan Allah pada jalan. Semua ini adalah satu pertemuan yang sungguh indah pada hakikatnya. Sehinggalah bagi ahli ma'rifah, apabila mereka tasyahud, maka mereka akan merasai tiga maqam, tiga keadaan. Yang pertama adalah maqamul jalal. Maqamul jalal, dia benar-benar merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua maqamul jamal, dia benar-benar merasai keindahan Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga adalah maqamul kamal, dia benar-benar merasai kesempurnaan yang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ahwal satu perasaan tak kala mana dia hadir ke hatinya lalu menghadap Allah pada ketika itu. Sekiranya dia tidak menghadirkan hatinya, maka dia tidak akan dapat merasai perkara-perkara itu. Seperti mana contoh, seseorang yang mendengar satu lagu, satu nyanyian, sekadar mendengar musiknya tanpa memerhatikan lirik lagunya, maka dia akan mendengar
sebuah lagu dengan muzik. Berbeza dengan orang yang menghayati liriknya. Bila dia menghayati liriknya, maka terkesan pada hati dan jiwanya. Terkesan. Kalau aku pilih di sini, apa kata di sana? Kalau aku pilih di sana, di sini hatinya terbuka. Perlukah aku pilih dua-dua? Lalu membahagikan kasih seadil-adilnya. Itu dia ambil pada lirik. Sebab dia menghayati, oh sesuai betul lah lirik ni dengan apa yang sedang aku rasai. Itu. Dia ada dua kekasih, dua-dua okey je, dua-dua terima dia. Lalu nak pilih macam mana? Serba salah. Lalu lirik lagu ada. Lirik tu memberi kesan dengan kehidupannya. Tak, saya bagi contoh. Yang ini pula terkesan. Yang saya sebut tak ada pun. Lalu begitulah apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati itu hudur, hati merasai dengan menghayatinya apa yang kita baca dengan makna. Bila kita menghayati dengan makna, dia terkesan pada jiwa, hati dan perasaan. Seperti mana orang menghayati makna pada lagu tadi. Dia menghayati lalu dia merasai. Bahkan tak kala mana dia kembali mendengar lagu ini, lagunya aku dengar 15 tahun, mengingatkan aku dengar kekasihku. Padahal dia baru saja dengar ini. Lagunya telah didengar 15 tahun, teringat. Makna lagu itu memberi peringatan. Lalu tasyahud mengingatkan kita pertemuan terakhir dengan Rabb kita. Nabi mengajar kita seolah-olah itulah pertemuan kamu yang terakhir dengan Rabb kamu. Sebab kita dah duduk. Ini bahagian terakhir ni, tasyahud akhir. Dalam tasawuf mengajar itu pertemuan terakhir, seperti mana tasyahud tahiyat akhir. Dia akhir. Rasulullah SAW mengajar kita, jadikan solat itu sebagai solatan muwaddi', seperti mana solat yang terakhir. Antara dalam solat yang terakhir, mana kalimah akhir dia? Tasyahud akhir, tahiyat akhir. Itu yang terakhir. Bukan saja pertemuan dengan Allah yang terakhir. Kamu nak menemui kembali solat itu pun mungkin itu juga solat yang terakhir. Lepas ini tidak ada. Rasai. Bila kita merasai, maka hati ini lebih menjiwai sebab dia berkaitan yang terakhir. Kerana kita tidak akan kembali balik disebabkan masa, dia tidak akan kembali lagi apabila dia telah berlalu. Madiyah fil zaman, waktu ataupun zaman yang telah berlalu, dia tidak akan kembali sampai hari kiamat walaupun sesaat. Dia dah selesai. Lalu tasyahud ini nak mengajar kita bahawasanya tasyahud akhir adalah penutup solat kamu. Lalu rasai seolah-olah ini tasyahud yang akhir, pertemuan yang terakhir, solat yang terakhir. Barang siapa yang membaca tahiyat dengan tahiyatnya Sayyidina Umar, maka dia akan merasai dengan maqamul kamal, satu sifat kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengatakan diri kita yang merasai kesempurnaan, tetapi Allah membuat kita rasa tentang kesempurnaan atau hidayah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seperti mana kita memulai membaca at-tahiyyatu lillah, segala penghormatan lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillah di sini hanya untuk Allah. Apa maksudnya? Bukan kita yang memberi penghormatan kepada Allah, tidak layak. Tetapi penghormatan yang dimiliki oleh Allah, kita menyebutnya kembali atas lidah kita. Itu maksudnya tahiyat tadi. Imam Syafi'i bila ditanya apa maksud tahiyat,
Imam Syafi'i mengatakan, wallahu a'lam, aku tidak mampu untuk menjelaskannya. Kata Imam Syafi'i, seorang imam tidak mampu menjelaskan makna tahiyat disebabkan tahiyat ini pengkhususan untuk Allah, sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala, segala penghormatan hanya untuk Allah. Jadi perhatikan di sini, adakah kita mampu untuk memberi penghormatan kepada Allah sedangkan kita fakir, kita tidak mampu untuk beri apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah tasbih, subhanallah. Allah perintah takbir, Allahu akbar. Tetapi itu semua lafaz dari Allah Subhanahu wa taala kita membaca. Disebabkan apa? Lafaz yang kita baca tetap Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Bukannya Allah semakin mulia, semakin agung disebabkan apa yang kita baca. Lalu di sini dah kata ulama-ulama kita, segala penghormatan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni penghormatan segala sesuatu yang memberi hormat, muhayyin nama dia. Kemudian pula yang diberi hormat, muhayyan biha, atas seluruh alam dan semua sekali yang berkaitan dengan sifat-sifat ilahiyah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekadar kita hanya baca dan sebut, bukan kita memberi. Seperti mana contoh sebelum Rasulullah SAW mengajar lafaz tahiyat ini, tasyahud, para sahabat memberi salam kepada Allah. Assalamu alayka ya Allah, assalamu alayka ya Allah, salam untukmu ya Allah. Jadi adakah kita layak untuk memberi salam kepada Allah? Salam ini mesti dimiliki dulu, barulah boleh diberi. Kita bukan assalam. Lalu Rasulullah menegur para sahabat, Allah assalam, kenapa kamu nak sampaikan salam kepada Allah? Ini menunjukkan assalam bukan milik kita. Kita tidak memiliki sifat assalam, kerana itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pun membaca dan mengajarkan at-tahiyyatu lillah, segala penghormatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dia punya. Itu maksud untuk di sini lillah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maknanya alam semesta ini yang dicipta oleh Allah, menunjukkan kewujudannya, kemuliaannya, kehebatannya. Lalu Nabi mengajar kita at-tahiyyatu lillah, segala penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia telah menciptakan seluruh alam ini. Jadi maksud memberi penghormatan tidak lain melainkan segala daripada kemuliaan milik Allah, segala daripada milik kesempurnaan milik Allah, dan tidak ada milik atas alam semesta ini. Seperti mana contoh kita rukuk lalu membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Waktu rukuk turun ayat Quran sebelum itu, fasabbih bismi, maka hendaklah kau bertasbih dengan menyebut nama Rabbikal Azim, Tuhanmu yang maha agung. Lalu Rasulullah kata, bacalah dalam rukuk melalui firman Allah, Subhana Rabbiyal Azim, maksudnya Allah yang maha agung. Ketika mana rukuk, perbuatan rukuk bukan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukuk siapa? Makhluk. Rukuk siapa? Kita. Itu nama khudu', merendahkan diri. Jadi bila kita merendahkan diri, yakni waktu kita rukuk, kita diperintah fasabbih, tasbih. Tasbih itu tanzih, suci ke Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sifat makhluk. Rukuk itu sifat kamu, khudu' itu sifat kamu. Lalu kamu berhadapan dengan Allah, rendahkan diri kamu. Lalu kita tasbih, maksudnya menyucikan Allah daripada memiliki sifat dengan sifat rendah tadi. Lalu kita lah yang memilikinya. Kembali pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala azim, yang maha agung.
Sabbih isma rabbikal a'la, tasbihlah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu yang maha tinggi. Lalu Rasulullah kata, bacalah dalam sujud kamu subhana rabbiyal a'la, maksud ya Allah yang maha tinggi. Tasbih juga subhana. Ketika mana kita sujud, itu diri kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga tidak sujud kerana dia tidak beribadah, tapi dia memerintahkan kita sujud dan beribadah kepada dia. Lalu sujud bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, jangan dinisbahkan kepada Allah. Lalu ditanya, mengapa Allah perintah kita sujud? Rendahkanlah diri kamu, hinakan lagi diri kamu sehina-hinanya. Rukuk tadi sederhana, bila sujud rendah lagi, hina lagi. Lalu menyuci ke Allah daripada sifat kehinaan, itu tanzil. Menyuci ke Allah Subhanahu wa taala daripada sifat kefakiran waktu sujud. Mengisbatkan Allah maha tinggi, kita lah yang maha rendah, kita tidak ada apa-apa. Itulah maksudnya kita sujud. Itu hakikatnya sujud. Sebab Allah perintah tasbih. Tasbih ini menyuci ke Allah pada sifat-sifat rendah, sifat-sifat hina. Lalu apabila kita membaca tahiyat tadi, at-tahiyyatu lillah, maka segala penghormatan milik Allah, bukan milik makhluk. Bukan milik makhluk. Sehinggalah sekiranya seseorang itu belum lagi menghimpun seluruh pada hakikat ilahiyah dengan niat dan juga hatinya, sebagaimana dia menghimpunkan hakikat tersebut dengan daya dan juga kekuatan dia dengan lafaz at-tahiyyat yang dia ucapkan, tetapi ada di dalam hatinya niat, ada satu hakikat, iaitulah hakikat ilahiyah yang disyariatkan bagi dia dalam penghormatannya dari segi keterikatannya dengan hakikat tersebut yang dipandang dari sudut syariat. Maka orang itu belum lagi mencapai kepada kesempurnaan solat dia mengikut ulama-ulama ma'rifah. Apa maksudnya di sini? Apabila seseorang membaca at-tahiyyatu lillah, segala penghormatan hanya untuk Allah, milik Allah, dan dia belum merasai alam seluruhnya ini sedang memberi penghormatan kepada Allah. Lalu dalam hati kita hendaklah kita usahakan suatu membaca at-tahiyyatu lillah, penghormatan tidak ada pada makhluk melainkan seluruhnya milik Allah. Sehingga di atas alam semesta ini, di dalam alam semesta ini kosong dari penghormatan, kerana penghormatan hanya milik Allah. Itu hakikat. Penghormatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, baru sempurna. Oh, dia sempurna. Seperti mana Rasulullah melarang kita menyebut Assalamualaikum ya Allah, salam untukmu ya Allah, kerana kalimah assalam itu bersifat sempurna juga. Lalu mustahil kita yang bersifat tidak sempurna, sifat hamba, lalu nak memberinya kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mustahil. Allah yang maha sempurna, dia yang memberi kesempurnaan kepada kita. Lalu suatu membaca tahiyat Sayyidina Umar untuk merasai kesempurnaan milik dia, bukan milik kita. Itu yang kita sekadar membaca untuk Allah, miliknya itu semua. Az-zakiyatu lillah, segala kesucian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah segala daripada penghormatan tersucikan dan juga tumbuh berkembang, ataupun tumbuh berkembang kebaikannya bagi orang yang mengucapkannya. Di sinilah kita lihat fadilah orang yang membacanya lalu diberinya tazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan az-zakiyatu lillah, itu milik Allah, hanya untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala maha suci atas segala daripada yang dinisbahkan kepada makhluk.
Maksudnya Allah daripada apa yang dinisbahkan kepada makhluk, lalu kita menyebutnya, lalu Allah menyucikan diri kita, diberi keistimewaan, diberi keunggulan, dan Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Jadi itulah hakikatnya at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, seperti mana yang dibaca oleh Imam Malik dan orang yang bermazhab Maliki. Kemudian daripada lafaz itu disusuli pula dengan selawat atas Rasulullah, iaitu memberi salam dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, semoga keselamatan terlimpah atasmu, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullah, beserta dengan rahmatnya, wa barakatuh, dan juga barakahnya, mana kebaikan-kebaikan yang semakin berkembang, semakin dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajar dalam tahiyat dan tasyahud ini dengan assalamu, ada alif lam. Di sudut lughah bahasa Arab, dia adalah lam menunjukkan pada li al-jins, dan bukannya lam pada li al-ahad. Apa maksudnya di sini? Lam yang menunjukkan pada keseluruhan jenis, maknanya kesempurnaan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salam alif lam di situ untuk kesempurnaan salam. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana dia menyempurnakan as-salam. Sebab Allah as-salam. Seperti mana kita memberi salam sama kita, Assalamualaikum warahmatullahi, kita hanya membaca menyampaikan salam, tetapi hakikatnya bukan kita yang assalam atas orang itu, kerana kita bukannya Allah assalam, hanya menyampaikan. Bila kita menyebutnya nama Allah assalam sesama kita, Assalamualaikum, lalu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan atas nama assalam kepada kita. Jadi bila kita memberi salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain menunjukkan kita diperintah untuk memberi salam pada Nabi dengan salam yang sempurna. Oleh kerana itu perlu menyebut alif lam kat situ. Assalamu maknanya seluruh. Kalau dibaca salamu alaika ayuhan nabiyyu, bukan juga kesempurnaan. Lalu Nabi mengajar kita sebutlah assalamu dengan alif lam untuk menyempurnakan. Kamu memberi salam kepada aku dengan kesempurnaan, Allah akan memberi assalam pun dengan kesempurnaan. Jadi apabila kita dah memulai membaca tasyahud, muraqabah, merasai Allah Subhanahu wa taala bersama kita, mendengar, memerhatikan tahiyat yang kita baca kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita membacanya Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, hubungan yang kita telah berpindah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bermulanya hati kita, jiwa kita menghadap Allah, hadir menghadapnya, menyaksikannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kamu, wahai hamba-Ku, perlu menghubungkan dirimu, penyaksianmu kepada kekasihku Muhammad, yakni dengan memberi salam kepada-Nya. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kata ulama, sewaktu kita membaca akan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah satu penyaksian secara khusus, secara langsung dalam keadaan fi'il hal wal daib, keadaan sekarang.
Sehingga diperintah bagi kita untuk merasai apabila kita memberi salam pada Rasulullah, merasai Rasulullah sedang hadir dan mendengarnya salam kita. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Seolah-olah Rasulullah sedang hadir sejenak, sebentar, kerana Allah perintah untuk hadir. Lalu kita memberi salam pada Rasul, seolah-olah Nabi sedang berada di hadapan kita ketika itu, kata ulama. Sebab itulah dimulai Assalamualaikum di sudut luar bahasa Arab, bukan untuk orang yang ghaib, bukan untuk orang yang kedua, bukan orang yang tak ada. Tapi kalimat ayyuhan nabiyyu, seruan itu adalah dia depan kita. Pada kawan, kalau sekiranya dibaca Assalamualaikum, Assalamualaiha, Assalamualaihu, jadi domain pada ha ke hu, laki ke perempuan ke, dia tak ada, dia ghaib. Tapi bila Assalamualaikum depan kita, macam kita ditarbiah oleh Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami sembah. Maksudnya perbuatan itu fi'il dia hal, fi'il dia da'i sekarang. Tapi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, hidayah itu mustaqbal akan datang. Iyyaka na'budu, perkara itu sedang berlangsung, hanya padamu kami sembah. Maksudnya sebelum ini, sekarang ini, dan akan datang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu maksudnya. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqbal, hidayah yang akan datang. Makna menunjukkan bahawasanya sebahagian daripada ibadah kita kepada Allah ada yang terus. Seperti mana kita baca selawat kepada Rasulullah terus. Dan assalam di sini kata ulama, sehingga ulama kita berfatwa, rasailah kamu sedang menyampaikan salam secara langsung kepada Nabi kamu, secara langsung. Akan tapi kita tidak pernah melihat Nabi, bagaimana nak menghadirkan Nabi di hadapan kita. Lalu ulama kita pun berijtihad mencari jawapan. Adakah kamu pernah melihatnya maqam Rasulullah? Tak pernah lihat, katanya maqam Rasul, siapa pun tak boleh nak lihat sebab tu dalam. Lalu apa yang kamu lihat? Pagarnya. Kamu bayangkan pagar. Lalu orang ni kata, saya tak pernah lagi nak masuk masjid Nabi, nak pergi ke pagar pun tak pernah. Lalu kamu pernah melihatnya masjid Rasulullah SAW, masjid Nabawi? Pernah? Bayangkannya saja. Sampai begitu ulama mengajar kita, seperti mana apabila kita solat, maka tidak mengapa seseorang membayangkan Kaabah di hadapan kita. Daripada dia membayangkan dengan sesuatu yang tidak sepatutnya, Allah Ta'ala dibayangkan. Allah bukannya bayangan, bukannya bentuk. Baik dibayang sesuatu yang boleh diharuskan syarak untuk membayangkannya. Bagi seseorang pernah melihat Rasulullah, pernah melihat wajahnya, cahaya pada wajahnya, lalu suatu membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dia menyebut dengan penuh sopan, adab, lemah lembut, sebab Rasulullah berada di hadapannya. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan dia menggambarkan Rasulullah yang pernah dilihatnya masih terakam dalam mimpi. Tetapi yang kita ketahui hubungannya sampai di situ, tidak boleh diteruskan. Allah yang izinkan kita membayangkan Rasulullah SAW. Allah izinkan kita adanya hubungan dengan Rasulullah agar solat kita sah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baca dengan sopan, beradab. So itu adalah salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi merasai hubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Disebabkan Allah melihat bagaimana tindakan hamba-hambanya terhadap kekasihnya melalui solat. Kalau sekiranya kita solat lalu sampai Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sekarang baca, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak menghadirkan hati kita dengan rahmat, dengan barakat, kerana kita baca tanpa menghayati dia. Tetapi apabila kita membacanya, menghayati, menggambarkan, merasai, kita sedang bertemu Rasulullah, walaupun gambarannya maqam Nabi, masjid Nabi, tetapi di situ kata ulama-ulama ma'rifah menghadirkan bagi kita rahmat dan juga barakah daripada Allah melalui salam tadi. Maknanya tidak berpisah warahmatullahi wabarakatuh, mereka Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan juga memberi barakah. Salat kita pasti sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itulah kita telah mempelajari sebelum ini tentang seseorang yang dipanggil oleh Rasulullah ketika mana dia sedang solat. Nabi di sini tengok dia solat sunat. Wahai kamu kemari. Dia tengok Rasul, tapi dia teruskan solat. Nabi panggil lagi kemari, terus solat sampai 3 kali. Habis sahabat dia bagi salam, dia pun datang. Lalu Rasulullah SAW bertanya dia, mengapa kamu enggan datang kepada aku sedang aku memanggilmu tadi? Ya Rasul, bukankah kau tahu aku sedang solat? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apakah kamu tidak mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum. Wahai orang beriman, apabila Allah dan juga Rasul memanggil kamu, kamu kena menyahut seruan itu. Jadi ini seorang Nabi memanggil, sama seperti mana Allah yang memanggil. Hukumnya wajib. Solat itu sunat, Nabi memanggil wajib. Oh ya Allah, maafkan aku ya Rasul. Lalu kata ulama-ulama, sekiranya sahabat itu datang ke Rasul, berbicara dengan Rasul, solatnya pasti diterima oleh Allah. Sehingga Imam Malik berfatwa, Imam Syafi'i juga berfatwa, Imam Mujtahid kita berfatwa, lalu diteruskan solat, pasti sah, pasti Allah terima, kerana ada hukuman Rasulullah dalam solat. Solat ini tidak batal. Padahal dia bergerak, dia melangkah, berbicara dengan Rasul, itu kekhususan. Solat tak batal, bahkan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana solatnya ada ni Rasul yang perintah Allah, itu kekhususan. Lalu begitu juga selawat tadi perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasallimu taslima. Lalu Imam Syafi'i mengatakan ini menjadi bacaan yang rukun, yang wajib, siapa tak baca tak sah solat. Maknanya kena baca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada di antara para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dia membayangkan menghadirkan Rasul, bila dia dah keadaan tasyahud, mula membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, terus Nabi dipanggil, Nabi hadir, Nabi dia hanya melihatnya. Dikatakan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala bukan membayangkan kita ni, tapi tak pernah tengok wajah Rasul, membayangkan maqam Rasul, tapi tak pernah pergi tengok gambar aja, terakam gambar, hadirkannya. Mubah pada syarat, diharuskan pada syarat. Jadi ada di antara mereka yang salat Assalamualaikum ayuhan Nabi itu depannya warahmatullahi wabarakatuh. Bila wabarakatuh hilang Nabi kerana dah selesai hubungan dengan Nabi. Seterusnya hubungan dengan siapa? Kembali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di situ dia tidak boleh lebih lagi membayangkan Rasulullah, kerana dia teruskan
hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi berkaitan dengan perbahasan tahiyat ini melalui ulama-ulama tasawuf ataupun di sudut ma'rifah, agar kita mengenal bahawasanya bacaan ini bukan sekadar bacaan, tetapi sebenarnya adalah untuk menghadirkan hati kita sewaktu membacanya. Maka itulah orang yang sebenarnya yang telah membaca. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.